Saudara-saudari rakyat Malaysia yang saya hormati sekalian, langkah-langkah tegas perlu terus diambil untuk membendung wabak ini daripada terus merebak. Kerana itulah kerajaan kita melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Tujuannya ialah supaya saudara-saudari tidak perlu bergerak ke sana sini. Selama tempoh 2 minggu ini, saudara-saudari dan anak-anak hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Just stay at home. Just stay at home. Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Bila kita di sini baru melaksanakan sekatan perjalanan untuk mengkuarantinkan diri kita dan keluarga di rumah, negara lain yang juga sebelum ini telah mengkuarantinkan rakyat mereka seperti China, di mana mereka melaksanakan lockdown ataupun ada yang menggelar ini sebagai extreme lockdown. Beza sekatan perjalanan dan lockdown ini, semasa sekatan perjalanan berlangsung, kita boleh keluar dari rumah untuk membeli barang keperluan ataupun untuk tujuan penting yang lain. Tetapi kita diarahkan untuk sentiasa berada di rumah dan hanya keluar jika perlu. Contohnya ke pasaraya untuk membeli bekalan makanan. Bukan keluar jika mahu. Contohnya pergi bercuti ataupun pulang ke kampung. Lockdown pula, perlukah, mahukah, anda tidak boleh keluar langsung. Jalan akan dipenuhi dengan tentera. Siapa yang keluar, siaplah dorang. Di Itali sahaja 40,000 orang telah didakwa kerana melanggar perintah lockdown. Itu beza di antara sekatan perjalanan dengan lockdown. Cakap pasal Itali pula. Selepas China, Itali adalah negara kedua paling banyak kes jangkitan COVID-19 ataupun coronavirus ni. Tapi lockdown mereka tidaklah se-ekstrim China, tetapi mereka juga telah melaksanakan total lockdown. Bermaksud diorang tidak boleh keluar sama sekali. Dilaporkan di The Sun pula, Presiden United Kingdom Boris Johnson membuat kenyataan yang berkemungkinan London juga menghadapi situasi lockdown, tetapi sekarang lockdown belum lagi diumumkan di sana. Dulu semasa arahan kuarantin dikeluarkan oleh kerajaan Itali pada 12 Mac, ramai yang tidak mengendahkan arahan tersebut, ramai yang tidak mengambil serius dan ramai yang masih tidak mengambil langkah menghindar diri dari dijangkiti COVID-19. Macam juga apa yang berlaku di negara kita sekarang. Bila cuti diberikan, sekolah ditutup, banyak perniagaan ditutup dan rakyat diarahkan berada di rumah. Tapi ramai yang melihat ini sebagai satu kesempatan untuk bercuti ke luar negara. Banyak yang bawa family melancong, ada yang terbang ke sana sini sebab tiket kapal murah, hotel pun murah, package percutian pun ada yang ditawarkan jauh lebih murah dari biasa. Kita rakyat Malaysia mungkin belum nampak implikasi dari tidak mematuhi arahan ini, tapi di Itali nasi sudah pun menjadi bubur bila usaha menguatkuasakan kuarantin di kalangan rakyat mereka gagal sebab rakyat mereka tidak mengikuti arahan kerajaan. Bukan semua, ada segelintir yang tidak mengikuti arahan kerajaan. Tidak sehingga keadaan menjadi semakin teruk dan menjadi semakin teruk, mereka mula menyesal. Saya cakap ni bukan cakap atas angin. Video seterusnya yang akan saya kongsikan ini dibuat oleh YouTube channel A Thing By. Ini adalah sebuah video kompilasi rakaman penduduk Itali yang memberikan pesanan kepada diri mereka di masa lalu, lebih tepat lagi 10 hari yang lalu, semasa arahan kuarantin mula-mula diarahkan di kawasan Itali. Pesanan rasa menyesal, pesanan sedih, marah, pesanan apa yang sepatutnya mereka buat dan tidak buat, serta pelbagai jenis emosi. Kita saksikan video yang saya maksudkan itu.
Ciao Anna. Ciao Salvatore. Ciao Francesca. Ehi Virgi. Ciao Daniele di 10 giorni fa. Hai paura? No, sono te, tranquillo, sono te tra 10 giorni. Ti parlo dal futuro. Lo so che sei di fretta, ma fermati un secondo. Volevo aggiornarti sulla situazione in Italia. Sta per succedere un casino pazzesco. Sono certa del fatto che tu abbia già sentito parlare di coronavirus e sono altrettanto certa del fatto che tu stia prendendo sotto gamba la cosa. Addirittura se vedevo qualcuno con la mascherina lo prendevo in giro. Smettila di prendere in giro tua madre quando ti dice di comprare le mascherine e comprale, scema. Fino a 10 giorni fa facevo riunioni di lavoro, andavo a cena con gli amici, palestra, al parrucchiere, solite banalità che non hanno mai fatto del male a nessuno. But in 10 days life will be no more like this. L'ipotesi forse peggiore è quello che succederà. Ah sì, perché i contagi in Italia saranno sempre di più, dimostrandoti che non era una cazzata come credevi. 10 giorni fa potevano essere 2000 contagi, adesso siamo arrivati a 18.000, abbiamo superato i 1000 decessi. Quindi adesso ti ritrovi a fare dei turni mortali. Adesso siamo in una situazione assurda. Qua non possiamo uscire di casa se non per strettissime necessità. Una bella quarantena, quella che hai visto soltanto nei film. Una nazione intera bloccata a casa. Non te l'aspettavi, eh? Gli ospedali stanno veramente scoppiando, i casi sono tanti anche tra i giovani. Ci sono dei ragazzi della nostra età che sono stati intubati in terapia intensiva. Guarda, è solo l'influenza, sì vabbè, è un po' grave, però poi boh, è stata presa con un po' di leggerezza. La leggerezza va coltivata nell'anima, ma non nei gesti. Se devi andare in giro, fallo soltanto per cose veramente indispensabili. Perché quello che rischi non è il solito raffreddore. Vediamo immagini dalla Francia, dagli Stati Uniti, preoccupanti, di persone che stanno prendendo sotto gamba la cosa. È un problema più serio di quello che gran parte del mondo crede. Non è pessimismo cosmico. Quello che sta succedendo è molto più grave di quello che ti immaginavi. Tu capirai che solo il fatto di poter respirare anche solo l'aria di casa tua, beh, insomma, è già una grandissima cosa. So che la Cina è lontana, ma il virus è più veloce di quanto credi, quindi rivedi un attimo i tuoi programmi del sabato sera. E che ne sai che magari se non fossi stato un pochino più a casa tu adesso non dovrei starci io. Sappi che all'inizio ti sembrerà di impazzire, ti sembrerà di non vedere la fine del tunnel. Non sei l'unico, non sei solo. Comincerai a vedere il bello e il brutto insieme. Ti aspettano momenti di unione che non avresti mai immaginato, come ieri, che siamo usciti tutti sul balcone e tutto il vicinato cantava canzoni. Ognuno cantava la sua canzone, ma in qualche modo eravamo uniti. Quindi inizia sin da subito a fare il tuo. Tommaso, non fa cazzate. Non fare cazzate. Stay at home. Perché male non ti fa. In questo mondo non ci sei solo tu. Stai a casa. Potrei riposare, leggere, guardare film, serie TV, suonare la chitarra, anzi imparare a suonare la chitarra perché non sei capace. E stai tranquilla che finirà presto. Video tadi adalah video daripada A Thing By dan penduduk Itali untuk mengingatkan dan memberikan pengajaran kepada penduduk dunia yang lain. Kenapa kita perlu mengambil serius benda ni dan kenapa kita perlu mematuhi arahan kerajaan dan mengkuarantinkan diri di rumah dengan harapan penduduk di negara lain, dalam konteks ini kita rakyat Malaysia, tidak jadi seperti mereka di mana kes jangkitan semakin meningkat dan meningkat pada setiap hari. Begitu juga dengan kes kematian dan rakyat hidup dalam paranoia. Sekarang ni di dalam fasa sekatan perjalanan, kita masih lagi boleh keluar tetapi mereka dalam total lockdown di mana kebanyakan rakyat bimbang dan panik. Rawatan untuk coronavirus ataupun COVID-19 ini belum lagi ditemui. Ada yang telah disembuhkan disebabkan mereka-mereka ini mendapat rawatan dari hospital dan bergantung dengan status kesihatan mereka semasa dijangkiti. Ada yang dapat disembuhkan, ada yang masih lagi dirawat dan kalau keadaan mereka semasa dijangkiti kritikal, malang bagi mereka, risiko untuk meninggal dunia adalah sangat-sangat tinggi. Ataupun dengan erti kata lain, tiada ubat ataupun rawatan yang khusus untuk coronavirus sekarang. Rawatan untuk virus ini belum lagi ditemui. Bukan macam demam yang kita boleh makan Panadol dan dalam masa beberapa hari kita boleh sembuh. Untuk pesakit coronavirus bukan sahaja mengambil masa berminggu-minggu untuk mereka sembuh, tetapi tiada jaminan untuk mereka sembuh. Tapi jangan risau, jangan panik. Statistik menunjukkan orang yang sembuh dari coronavirus ini jauh lebih tinggi dari jumlah orang yang meninggal dunia akibat mendapat jangkitan coronavirus. Walaupun tiada jaminan untuk anda sembuh, tiada juga jaminan untuk anda meninggal dunia kalau anda terkena coronavirus.
Mungkin ada yang tanya, oh Ikram ni cakap sembarangan. Apa yang saya sampaikan tadi berdasarkan statistik yang ada berkenaan coronavirus ini. Kalau kita tengok statistik yang dilaporkan di worldometers.info/coronavirus, semakin ramai orang yang dijangkiti, semakin ramai yang meninggal dunia. Itulah kenapa setiap negara mula menguatkuasakan proses pengawalan di peringkat sosial untuk mengurangkan penyebaran COVID-19 ini. Contohnya pada 16 lalu, Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin membuat kenyataan untuk mengarahkan sekatan perjalanan di dalam dan luar negara bermula 18 Mac sehingga 31 Mac. Kawalan sekatan ni kita perlu faham kenapa ia dilaksanakan. Ramai yang masih tidak tahu dan mengambil endah tentang kawalan sekatan ini. Pada 18 Mac, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengeluarkan kenyataan menjelaskan tujuan utama ataupun tujuan sebenar kawalan pergerakan ini. Ini adalah untuk mengelakkan pergerakan ke sana sini, contohnya di tempat-tempat yang ramai orang macam pasar malam, sekolah, pejabat, di LRT, MRT ataupun tempat-tempat yang selalunya dipenuhi dengan orang ramai, di mana kawasan-kawasan seperti ini boleh menyebabkan coronavirus tersebar secara langsung dengan mengawal orang dari pergi ke kawasan-kawasan ini dapat mengurangkan atau menghapuskan tersebarnya coronavirus. Menurutnya lagi, tempoh kawalan 2 minggu ini bukan tempoh untuk kita keluar bersiar-siar, bercuti ataupun balik kampung ataupun sebagainya. Ini disebabkan selepas pengumuman kawalan perjalanan diumumkan, orang ramai mula mengambil keputusan untuk balik ke kampung halaman masing-masing, membuatkan stesen bas, lapangan terbang, pergerakan keluar masuk di setiap daerah, membuatkan jalan raya sesak dan penuh dengan orang ramai. Apalagi dengan pengumuman Ketua Polis Negara mengatakan yang sesiapa yang mahu balik ke kampung perlu melaporkan diri di Balai Polis. Dengan itu, sehari selepas pengumuman itu dilaporkan, Balai Polis sesak dengan orang yang beratur mahu mengambil borang. Pada waktu inilah, semasa banyak pergerakan, risiko coronavirus tersebar semakin tinggi. Nauzubillah, kalau ada yang terkena jangkitan coronavirus di bandar, contohnya, mereka boleh menjangkiti penduduk di kampung halaman mereka. Kucar kacir ini mengalahkan tujuan proses kawalan sekatan dan membuatkan risiko penyebaran virus menjadi lebih tinggi. Dan seterusnya, kenapa 2 minggu? Kenapa bukan seminggu ataupun sebulan? Menurut Tan Sri Muhyiddin Yassin, COVID-19 ini mempunyai tempoh inkubasi selama 2 minggu. Nah, inkubasi, apa pula maksud inkubasi ni? Bahasa mudahnya, coronavirus ini ataupun COVID-19 mempunyai masa 2 minggu untuk berkembang ataupun membiak di dalam tubuh badan seseorang. Bukan bermaksud mereka terjangkit corona hari ini mereka akan sakit, tidak. Tetapi dalam 2 minggu mereka akan mengalami simptom seperti demam, batuk dan juga sesak nafas sebelum coronavirus mula menjadi di dalam tubuh badan seseorang. Hanya dalam masa 2 minggu mereka boleh disahkan dijangkiti coronavirus. Dan dalam masa 2 minggu ini mereka boleh dikenal pasti dan diasingkan. Dengan itu menjadikan Malaysia bebas daripada COVID-19. Di China pula kita tahu diorang huru-hara dengan COVID-19 sebab di sana ground zero virus ni. Bermaksud di China adalah tempat pertama di mana virus ini membiak dan tersebar. Tetapi mereka dapat mengawal penyebaran dan menurunkan kes jangkitan dan kematian dengan melaksanakan lockdown. Dan kaedah inilah yang menjadi ikutan negara lain termasuklah kita di Malaysia. Tetapi kita sekarang baru di fasa sekatan perjalanan. Menurut Tan Sri Muhyiddin lagi, kalau keadaan menjadi semakin teruk, mungkin kerajaan akan melanjutkan lagi tempoh kawalan perjalanan mungkin sebulan ataupun lebih lama. Dan terpulang dengan situasi kita, kalau masih betul-betul tidak dapat dikawal, kerajaan tidak mempunyai pilihan lain dan mungkin total lockdown adalah antara pilihan kerajaan untuk dilaksanakan. Itu semua bergantung dengan keadaan semasa dan kerjasama dari rakyat. Kita semua, kita yang akan menentukan sama ada fasa kawalan perjalanan ini singkat ataupun tidak dengan mematuhi arahan kerajaan untuk tinggal di rumah dan sentiasa menjaga kebersihan diri. Tahukah anda, mengikut statistik kita di fasa pertama penyebaran coronavirus ataupun COVID-19. Untuk merungkai isu ini, saya lihat statistik dari worldometers.info/coronavirus. Di sana banyak statistik dengan kategori berbeza yang dipaparkan. Contohnya, statistik menunjukkan jumlah jangkitan, ada juga statistik jumlah kematian, ada juga
statistik jumlah yang telah disembunyikan dan kategori-kategori yang lain. Untuk memahami dengan lebih dalam lagi perkara ini, kita akan melihat secara ringkas beberapa statistik, dan statistik yang pertama ialah jumlah jangkitan. Graf yang anda lihat sekarang menunjukkan jumlah jangkitan coronavirus. Kalau kita lihat bulan Mac sahaja, dari 1 Mac sehinggalah 16 Mac, ia menunjukkan peningkatan yang drastik, malah lebih drastik dari sebelum ini. Begitu juga dengan statistik jumlah kematian dari 1 Mac sehingga 16 Mac. Ia mencanak naik lebih tinggi dari sebelum ini. Dua statistik ini menunjukkan kita sekarang berada di fasa pertama, sebab untuk masa terdekat ni ia semakin meningkat dan akan ada satu tahap ia akan berada di puncak yang kita tidak tahu bila, sebelum ia menurun dengan perlahan-lahan. Cakap pasal turun, sekarang kita tengok statistik penyakit kritikal dan serius yang menunjukkan penurunan. Statistik penyakit kritikal dan serius ini pula menunjukkan sesuatu yang mungkin menyenangkan kita sedikit. Bila semasa kes coronavirus memuncak pada awal bulan Februari sehinggalah pertengahan Februari, banyak kes serius dan kritikal. Tetapi setelah kerajaan setiap negara mula sedar dengan bahayanya virus ini, macam mana pantas ia merebak dan membunuh ramai orang, setiap negara kemudian mula peka dengan menguatkuasakan arahan keselamatan. Kita boleh lihat ia menurun dari bulan Februari sehingga 15 Mac. Dan hasil daripada arahan-arahan ini, kita boleh lihat statistik pesakit yang telah disembuhkan pula meningkat pada setiap hari. Walaupun ia tidaklah mencanak naik seperti kes jumlah jangkitan ataupun jumlah kematian, tetapi ini adalah sesuatu yang mungkin dapat memberikan kita ketenangan. Ini sesuatu yang dapat menyenangkan kita sedikit. Tapi apa yang merunsingkan, dari bulan Mac sehingga 18 Mac, jumlah kes serius dan kritikal mula naik sedikit. Berbalik kepada ground zero di China, mereka berjaya menurunkan kadar jangkitan dan kematian di sana bukan disebabkan mereka telah pun menemui rawatan coronavirus, tetapi dengan mengawal populasi dan menguatkuasakan lockdown. Bila kes ini mula tersebar secara meluas di Eropah, Itali menjadi negara kedua yang terkesan di seluruh dunia di bawah China. Pada fasa pertama jangkitan, fasa di mana kita sekarang berada, mereka cuba melaksanakan lockdown, tetapi ramai penduduk negara mereka tidak mengikut arahan dari kerajaan. Ramai yang masih keluar berhuha-huha, sehinggalah keadaan di sana semakin teruk dan hari ini membuatkan ramai yang menyesal. Berbalik kepada kita di Malaysia, melihat apa yang terjadi di negara lain, persoalannya, apakah langkah yang kita sebagai rakyat Malaysia ni akan ambil? Sama-samalah kita tepuk dada dan tanya selera. Itu sahaja perkongsian dari saya tentang isu ini. Itu antara maklumat yang penting ingin saya kongsikan. Semoga bermanfaat kepada semua. Banyak sebenarnya isu pasal coronavirus ni yang saya mahu sampaikan, tapi kalau saya sampaikan di video ni terlampau panjang pula. Jadi kalau anda ingin tahu lebih lagi maklumat tentang coronavirus dan apa yang akan terjadi, pastikan anda tinggalkan komen anda di bawah. Sama-samalah kita mendengar arahan dari kerajaan. Kita amalkan langkah-langkah kesihatan, tips-tips kesihatan yang diberikan, dan kita sama-samalah mengingati sesama sendiri. Semoga semua santai je masa cuti ini. Saya pun kejap lagi mau keluar kejap beli barang di peti sejuk saya, dan nugget ayam dengan sayur brokoli je tinggal, dan akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada setiap hari. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Jaga kebersihan, stay safe semua. Kopi Kopi Go, menarik setiap hari.